Tumpuan dari negeri di bawah bayu petang ini, jaminan keselamatan semakin kukuh dengan penyesuaian Perintah Kawalan Pergerakan di perairan Azon. Laporannya terus sahaja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan dia. Ya Zahir, perbincangan secara komprehensif oleh pihak berkepentingan akan sentiasa diteruskan, khususnya melibatkan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di perairan Azon. Keputusan mengecualikan PKP bagi daerah-daerah lain selain Tawau dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan dan Negeri memandangkan jaminan keselamatan yang semakin kukuh. Percayalah bahawa penggunaan PKP ini satu alat tools oleh pasukan keselamatan untuk memberi kawalan, mengawal pergerakan ataupun siapa keluar masuk dalam kawasan ini, merupakan satu alat yang terbaik buat masa ini. Macam saya kata tadi, kekangan dari segi peralatan, kekangan dari segi aset, dan juga luas yang begitu terlalu luas, kan? Inilah sebenarnya kepenggunaan perintah kawalan pergerakan tadi. Jadi masih lagi kita perlukan. Komander Eastern Command Datuk Victor Sanjos berkata demikian semasa sesi temu bual khas di Konti Sabah FM menerusi rancangan Sembang Ekspresi. Jelasnya pada masa kini, penguatkuasaan PKP masih relevan dan amat penting dalam mengekang serta mengawal ancaman anasir Royal Security Force RSF menumpukan elemen militan dan jenayah rentas sempadan. Selain menambah keyakinan, keselesaan dan keselamatan penduduk serta pelancong, PKP di S-Zone juga turut menjamin kesejahteraan dan kedaulatan negara. Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat bersedia melatih 5,800 pesara tentera dalam menghadapi kejaya kedua mereka tahun hadapan. Angka tersebut daripada jumlah keseluruhan iaitu 6,500 pesara tentera yang akan bersara dari seluruh negara. Selepas ni mereka tidak boleh berdiam diri, terus bersaing di luar sana sebab saingan sangat sengit. Berusaha dengan bantuan kerajaan madani, termasuk juga kerajaan negeri Sabah yang mempunyai pelbagai peluang dan manfaat kepada anggota veteran, rebutlah peluang tu. Kapten Bersara Muhammad Razi Muhammad Ali menyatakan perkara ini kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis penyampaian sijil perhebat di Kota Kinabalu. Ia termasuk pesara tentera daripada negeri Sabah seramai 400 hingga 500 orang. Perhebat setakat ini memiliki 17 kampus seluruh negara, termasuk 2 di Kota Kinabalu dan Tawau. Anggota ATM yang mengikuti latihan peralihan perhebat telah melonjak, iaitu tahun ini 91.9% atau 5,638 anggota, berbanding 5 lagi agensi menyedia latihan peralihan. Perhebat turut berperanan sebagai enabler kerjaya kedua selain terus memantau perkembangan ahlinya yang mengikuti latihan peralihan. Ya, sementara itu 126 pesara tentera seluruh negara berjaya dianugerahkan sijil latihan peralihan. Peserta menerima sijil masing-masing dalam satu majlis penyampaian sijil perhebat siri kedua peringkat negeri Sabah di Ibu Negeri. Sebanyak 6 kategori latihan peralihan yang telah dipilih oleh bakal pesara mengikut kemahiran, minat yang mana mereka mampu melaksanakan sehingga boleh kata menjadikan kejaya kedua di luar sana nanti. Saya mengambil latihan bidang keusahawanan, bidang keusahawan industri kecil. Sekarang ini saya dah membuat produk berasaskan sambal belacan, yang mana sambal belacan ini berdaftar di bawah DIDR. Sebenarnya banyak kelebihan kita dapat daripada perhebat. Masa ambil kursus ni adalah PKS lah untuk usahawan yang sederhana punya. So lepas ni buka kecil-kecilan lah, macam di rumah bisnes, macam yang kamu tengok sekarang kan. Saya akan keluarkan jual macam bahan-bahan ni lah. Mempelajari kursus keusahawan lah. Peruncitan. Ya, saya ambil peruncitan. Perancangan lepas ni saya akan macam saya nak membuka satu kedai di
kampung lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perhebat. Baik, beralih kepada Sukan Saga edisi ke-10 yang akan melabuhkan tirainya malam ini. Meski berbaki 2 lagi sukan ibu segala pingat, bola sepak dan hoki akhir lelaki dan wanita petang ini. Tanpa melibatkan penyertaan tuan rumah, Kota Kinabalu tetap gah sebagai juara keseluruhan dengan 32 emas, 25 perak dan 30 gangsa. Turut tidak tergugat di tempat kedua kontingen Keningau dengan 17 emas, 15 perak dan 24 gangsa, manakala Sandakan di tempat ketiga dengan 15 emas, 10 perak dan 21 gangsa. Sementara itu, acara 4x400 meter kategori lelaki menyaksikan satu lagi rekod berjaya dipecahkan kuartet Sandakan dengan catatan masa 3 minit 25.92 saat, perbezaan 0.11 saat rekod terdahulu. Kuartet Sandakan diwakili Dexter Palmin, Muhammad Fahami Samsudin, Mukris Amir dan pengiran Aidil Auf. Pingat perak dirangkul kuartet lelaki dari Penampang manakala kuartet Kalabakan di tempat ketiga. Manakala bagi kategori wanita pula kuartet Tuaran diwakili Jo Vivian Jameson, Esther Joanne, Junili Bitley dan Nia Jovic mengungguli pingat emas dengan catatan masa 4 minit 15.61 saat. Pingat perak pula dirangkul kuartet wanita Keningau manakala gangsa milik kuartet wanita Ranau. Baik, sementara itu, lompatan ke-5 atlet kudat Abby Eliska Lausin berjaya mencipta rekod baharu dalam acara lompat kijang wanita dengan catatan 11.72 meter. Abby berjaya memadam rekod lama 11.31 meter yang direkodkan pada tahun 2015 oleh atlet Ranau Jatifa Gesiken. Tempat kedua acara lompat kijang wanita dirangkul atlet Kota Marudu Dayang Syari Uluk yang berjaya membuat lompatan sejauh 11.53 meter. Pingat gangsa dalam sukan berkenaan milik atlet kudat Kevina Dian LD dengan lompatan sejauh 11.49 meter. Bagi acara 3,000 meter lari berhalangan yang pertama kali diperkenalkan menyaksikan wakil putatan cemerlang dengan emas melalui atlet Muhammad Naki Misnan dengan catatan 10 minit 44.92 saat. Perak milik Muhammad Zulfikri mewakili Kota Kinabalu manakala gangsa diperolehi atlet Keningau Harry Kewel Libin. Manakala bagi acara wanita pula pingat emas dirangkul atlet Ranau Lydia Engku dengan catatan 13 minit 26.61 saat diikuti perak milik Penampang Adela Dania manakala pingat gangsa milik atlet Tuaran Amanda Mausin. Baik saudara, sekian dahulu perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahir. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih.